Okay, so this is the last part untuk 2.1. Okay, chapter 2, atomic model. So kita akan tengok tentang question and answer. Okay, this is a example for question and I will show you how to answer that question lah. Alright, ada lebih kurang 7 example. So the first one adalah, okay, look at the first example. Okay, let's say this is the question. Dia kata the following diagram. Okay, despite the line spectrum of hydrogen atom, okay, line A is the first line of Lyman series. So kena ingat, Lyman maksudnya apa? Lyman n equal to 1. Okay, so maksudnya bila mana dia kata A adalah first line in Lyman, so maksudnya apa? The lowest yang boleh jatuh dekat N1 berapa? Mesti N2. So A mesti N2 kepada N1. B adalah N3 kepada N1. Kalau C, N4 kepada N1. Ini maksud satu line tu. Line ni bukannya, yang line A ni bukan N2 tau. Kalau dia kata, what is, okay, A represent. A tu adalah line 2 kepada N1. N2 kepada N1. Kau ingat N2 Alright. So dia kata apa lagi? Specify the increasing order of radiant energy, frequency and wavelength of the emitted photon. Okay, which the line is correspond to the shortest wavelength. Macam yang saya kata, okay, line spectrum ni sebenarnya dapat daripada energy level diagram. N1, N2, N3, N4, N5. Dia bergantung banyak mana yang nak buat lah. Okay, so nak form line A dah hasil daripada bila mana N2 jatuh dekat N1. Dapat line A. Line B adalah N3 jatuh dekat N1. C pula. Okay, C N4 kepada N1. D N5 kepada N1. Satu lagi tak habis lagi. E adalah N6 kepada N1. Okay, yang ni maksud line tu. Okay, so dia kata yang mana ada shortest wavelength. Macam yang awak tahu, delta E equal to Hc over lambda. Okay, shorter wavelength bermaksud yang ada paling tinggi energy. So line mana yang ada energy yang paling banyak, energy difference yang paling tinggi? So obviously lah line apa? Line E. Nampak tak energy difference dia banyak? So line E akan ada shortest wavelength. Yang mana ada lowest frequency pula, awak kena tahu siapa ada shortest wavelength. So based on formula, ingat lagi tak? V equal to C over lambda. So kalau awak ada shortest wavelength bermaksud highest frequency. Betul? So sekarang ni dia minta yang ada lowest frequency. Lowest frequency bermaksud highest wavelength. So line A lah. Nampak tak? Highest wavelength is line A. Sebab energy untuk line A paling sikit. Okay, ni example untuk question number 1. Question 2. Okay, dia bagi Balmer series. Okay, this is line untuk Balmer series. Okay, describe the transition. Okay, line W, Y respectively. Okay, so W daripada mana ke mana, Y daripada mana ke mana. So dekat sini, bila dari mana dia kata ni adalah Balmer series. Bermaksud elektron akan fall jatuh dekat N2. Okay, jadi first line yang terhasil mesti daripada N3 kepada N2. Second line mesti N4 kepada N2. Yang ni mesti N5 kepada N2. Yang ni adalah N6 kepada N2. Okay, so bila mana kata describe the transition. W tu apa? W adalah N4 kepada N2. Y tu apa? Y adalah N6 kepada N2. Tu maksud dia. Senang je sayang. Alright, next example. Okay, so dia bagi dekat sini line spectrum lagi. Okay, yang mana line spectrum ni represent Pascal. Pascal N berapa sayang? Pascal sama dengan N3. Ingat tu So, Lyman N1, Balmer N2, Pascal N3, bracket N4, P5, N5. Kena hafal yang tu. Okay, so dia kata which line correspond to the longest wavelength. Again, sama juga. Longest wavelength, awak kena ingat Okay, mana first line dekat Pascal? Kan saya kata cara nak detect first line dekat line spectrum yang ada distance yang paling besar itu first line. So first line bukan yang ini bukan.
first line adalah yang ini. Nampak tak sayang beza dia? Sebab untuk ada first line, dia mesti daripada jauh, makin lama makin dekat. Ni baru first line. Jadi, this is the first line dekat Pascal. Okay, so macam yang kita tahu yang mana? Okay, makin ke kanan, okay, energi makin tinggi. So, bila mana energi tinggi, frekuensi pun akan tinggi. Tapi, wavelength akan makin rendah. So, dia kata yang mana ada longest wavelength? Longest wavelength mesti energi yang paling rendah. So, energi yang paling rendah adalah line A. Okay, boleh faham Alright. And then dia kata describe the transition that give the rise to line E. Mana E? E yang ini. So, macam yang saya kata, Pascal mesti jatuh dekat N3. So, E terhasil bila mana N4 jatuh dekat N3. Kalau B pula adalah N5 jatuh dekat N3. C, N6 jatuh dekat N3. E adalah N8 jatuh dekat N3. Okey, boleh faham cara nak tentukan tu? Alright, boleh So, number 3 settle. Next, we go for number 4. Alright, dia kata by using the energy level diagram, dia minta awak lukis energy level diagram, show transition of electron that produce second and third line in Pascal. So, energy level diagram, macam kita lukis sama-sama. Ni mesti energy. Yang ni level, N1. N2 mesti besar, N2. Lepas tu N3 kecil sikit, N3. And then, N4 kecil lagi, N5 kecil lagi, N6, and so on and so forth lah. Kita akan buat sebanyak mana yang boleh lah. Okey, bila mana dia sebut tentang Pascal, Pascal mesti jatuh dekat N3. So, dia kata lagi kat sini, dia kata second dan third line untuk Pascal. Okey, first line yang terhasil dekat Pascal, awak kena ingat, Pascal jatuh dekat N3. Okey, so first line dekat Pascal mesti N4 kepada N3. Yang tu paling lowest. Second line Pascal mesti N5 kepada N3. Third line Pascal mesti N6 jatuh dekat N3. Dia minta awak show second dan juga third line. Jadi, second N5 kepada N3. Mana 5? It's 5 jatuh dekat 3. So, dia is second line. Yang third line N6 kepada N3. Tu maksud soalan ni. Okay, boleh faham Alright, next. Okay, next dia minta awak buat calculation lah. Kita bermain dengan calculation sekarang ni. Dia kata calculate wavelength dalam bentuk nanometer. Okay, dan energy emitted. Wavelength and energy lah. Dia lambda dan energy emitted. Maksudnya delta E lah. Okay, bila mana dia bagi frekuensi. So, bila mana dia bagi frekuensi, dia minta awak cari energy dengan wavelength. Obviously, tak bolehlah guna formula delta E sama dengan RH ni. Sebab kalau nak guna formula RH ni, dia mesti ada nilai N. Initial berapa, N final berapa. Sekarang ni awak tak tahu dia daripada mana ke mana. So, tak boleh guna formula ni. So, apa yang awak boleh buat, kita guna formula yang satu lagi. Dia minta cari wavelength, dia bagi frekuensi kan. So, guna formula frekuensi equal to C over lambda. So, C awak dah tahu berapa? 3.00 times 10 power of 8. Okay, divide with. Okay, frekuensi dia berapa? Ni tukar tempat So, akan dapat 3.085 times 10 power of 14. So, wavelength awak akan dapat 9.724 times 10 power of negative 7 meter. Masuk formula je sayang. Okay. So, wavelength dah dapat. Frekuensi, wavelength dah dapat. Sekarang nak tengok energy pula. Energy, delta E, tak boleh guna yang ni. Tak boleh sebab tak tahu transition daripada mana ke mana. So, kita guna formula satu lagi. HV. Kan senang. So, H is a Planck constant, 6.625. Okay, times 10 power of negative 34. Frekuensi dah bagi. 3.085 times 10 power of 14. So, tekan kalkulator dapat nilai. So, sepatutnya awak dapat 2.044 times 10 power of negative 90 joule. Okay, it's very simple calculation lah yang melibatkan chapter 2. So, saya rasa chapter 2 ni sebenarnya lagi senang calculation berbanding chapter 1. Okay, yang penting awak tahu nak guna formula yang mana. Alright, next. Next example. Okay, so, dia kata apa ni? Use Ribot equation to calculate wavelength. Dia minta awak cari wavelength. Okay, of fourth line in Balmer series. Ni soalan yang sangat famous. Okay, awak kena ingat.
Balmer dia mesti jatuh dekat N2. Fourth line, kalau tak boleh hafal lagi kan, kena ingat. Kalau first line untuk Balmer mesti N3 kepada N2. Second mesti N4 kepada N2. Third mesti N5 kepada N2. Fourth mesti N6 kepada N2. Itu cara dia sayang. Okay, so maksudnya transition ni melibatkan N6 kepada N2. Dia minta cari wavelength. Tak bolehlah guna formula V equal to C over lambda, V equal to C over lambda ni. Okay, tak boleh guna formula ni. Tak ada frekuensi. Jadi, disebabkan awak ada transition, so kita boleh gunalah formula 1 over lambda equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, N1 should be smaller than N2. Ni formula dia. Nampak tak sayang? So, masuklah nilai. Okay, masuk nilai. Okay, 1 over lambda. Okay, RH untuk wavelength. Nilai dia bukan 2.18 nilai dia adalah 1.097 times 10 power of 7. Okay, ni RH dia. N1 dengan N2. So, kena ingat, nilai N1 mesti lebih kecil berbanding N2. Transition involve 6 dengan 2. 6 dengan 2. Jadi, N1 adalah 2 squared minus N2 mesti 6 squared. Okey, nampak So, awak dapat lambda dia sepatutnya awak dapat. Okey, 4.102 times 10 power of negative 7 meter. Tapi disebabkan dia minta dalam bentuk nanometer, okey, kita divide with times 10 power of 9. So, kita akan dapat 410.2 nanometer. Ini jawapan final dia. Okey, ni adalah a few example on calculation lah. So, ada last example. Yang ni pun sama juga sayang. Last question. Okey, kalau awak boleh tengok kat sini, awak boleh try. Okey, cuba try yang ni. Dia bagi transition N5. Okey, yang mana dia emitted sebanyak 1281 nanometer. Okey, tapi transition ni daripada N5 tak tahu kepada N berapa. Sorry. Tak tahu N berapa. N yang tak tahu. So, tugas awak sekarang ni nak dapatkan berapa N yang tak tahu ni. Dia dah bagi wavelength. So, by using the wavelength formula, you need to get the value of this N. Okay, so ingat balik formula untuk wavelength. 1 over lambda RH. Okay, 1 over N1 squared. 1 over N2 squared. Nilai N1 mesti smaller than N2. So, sekarang ni disebabkan dia adalah transition. Mesti daripada tinggi ke rendah. So, N1 tak tahu berapa. Okay, N2 adalah 5. So, 1 over 1281. Don't forget, dia bagi dalam bentuk nano kan. Kena tukar times 10 power of negative 9. Kalau awak biarkan 1281, salah lah. Sebab nano tu bukan unit. Nano tu adalah value. So, masuk nilai 97 times 10 power of 7. Okay, 1 over N1 tak tahu berapa. Minus 1 over, okay, N2 sama dengan 5 squared. So, bila awak kira yang ni, sepatutnya awak akan dapat N equal to 3. Cuba try lah. Okay, sebab masalah ni sekarang ni, ramai yang tak tahu nak tekan kalkulator. Dia tahu nak masuk nilai, tapi kalkulator bertekan je tak dapat nilai yang sama. So, tolong try Okay, so dah habis untuk chapter 2.1. So, dah habis ni, saya rasa awak dah boleh jawab semua soalan dekat 2.1, number 1 sampai number 8. Okay, so please have a try. Okay, good luck.